Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton FB sekalian, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan berkuliah secara langsung melalui FB anjuran Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Negeri Sembilan. Forum kuliah kita malam ini dianjurkan oleh Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kuliah pada malam ini tajuknya berkisar tentang ibadat ketika keuzuran. Tajuk kuliah pada malam ini ialah ibadat ketika keuzuran. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, keuzuran adalah sifat atau keadaan yang menghalang kesempurnaan. Yang kata keuzuran ni sifat atau keadaan yang menghalang kesempurnaan. Dalam konteks ibadat, keuzuran ialah sifat atau keadaan yang menghalang seseorang yang hendak melakukan ibadat daripada melakukan ibadat secara sempurna ataupun langsung tidak dapat melakukan ibadat tersebut. Itulah yang dikatakan keuzuran. Keuzuran ni ada kepada setiap individu. Cuma masa untuk datang uzur itu tidak tahu bila. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar dan sedia mengetahui bahawa kita mengaitkan sakit itu sebagai keuzuran. Adakah sakit itu keuzuran? Jawabnya ya. Sakit itu adalah keuzuran. Tetapi bukan semua keuzuran itu adalah sakit. Sebab itu saya sebutkan di awal tadi bahawa keuzuran adalah sifat atau keadaan yang menyebabkan kesukaran kepada seseorang untuk melakukan ibadat dengan sempurna ataupun dalam keadaan tertentu menghalangnya daripada melaksanakan ibadat secara keseluruhan. Bukan tidak sempurna, keseluruhan, tak boleh nak buat ibadat langsung. Jadi keuzuran ni saya nak tunjuk yang pertama sekali, keuzuran yang menghalang seseorang daripada melakukan ibadat secara sempurna. Artinya ibadat buat juga, tetapi bukan dilakukan dalam keadaan yang sepatutnya. Ibadat itu dibuat dalam keadaan yang dilonggarkan. Contoh, keuzuran. Seorang yang ketiadaan air untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib jika dia berhadas besar, maka pada ketika itu dia sebagai gantinya dia akan bertayamum. Kenapa dia bertayamum? Kerana keuzuran. Sifat atau keadaan yang menghalang dia daripada berwuduk. Apa dia? Iaitu ketiadaan air. Ataupun satu lagi, kewujudan air tetapi dia tidak dapat berwuduk kerana anggota badannya sakit, tidak boleh terkena air, maka dia bertayamum. Artinya berwuduk itu adalah mengangkat hadas kecil. Mandi itu mengangkat hadas besar. Dalam keadaan keuzuran, seseorang itu tidak dapat mengangkat hadas kecil kerana ketiadaan air atau kesukaran, ataupun anggota badannya yang sakit tidak boleh terkena air, maka dia bertayamum. Jadi perbuatan dia bertayamum itu adalah dikatakan ibadat ketika keuzuran, yang sepatutnya dia berwuduk ataupun mandi wajib, mengangkat hadas besar. Itu contoh satu. Yang kedua, keuzuran seseorang yang tidak boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Seorang yang sakit tidak boleh
melakukan solat sambil berdiri. Seorang yang sakit tidak boleh melakukan solat sambil berdiri. Maka sebagai alternatif dan pilihan yang diberikan syarak kepadanya ialah dia melakukan solat mengikut keupayaannya. Iaitu orang yang tidak boleh solat berdiri, maka dibenarkan kepadanya melakukan solat dalam keadaan duduk. Berikutnya, kalau dia masih lagi tidak mampu untuk solat dalam keadaan duduk, maka dia melakukan solat dalam keadaan mengiring. Jika mengiring pun masih tidak mampu, maka dilakukan solat dalam keadaan berbaring. Jika berbaring pun masih tidak mampu, mana keuzurannya makin memberat. Jika solat berbaring pun masih tidak mampu, maka syarak memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan solat dalam keadaan menggunakan isyarat mata. Jika melakukan solat dengan menggunakan isyarat mata pun masih tidak mampu, maka syarak memberikan kepadanya kelonggaran untuk melakukan solat dengan menggunakan isyarat hati. Itu dia punya susunan. Bagaimana seseorang itu menghadapi keuzuran dalam melakukan ibadat. Itu yang pertama, keuzuran daripada melakukan ibadat secara sempurna, tetapi masih boleh dilakukan ibadat secara yang lebih ringan berdasarkan rukhsah dan kelonggaran syarak yang diberikan kepada seorang yang mengalami keuzuran. Yang kedua, seorang yang bila dia menghadapi keuzuran itu, maka gugur tuntutan ibadat kepada dia. Gugur terus, tak payah buat semasa dia mengalami keuzuran itu. Contohnya seorang perempuan yang mengalami haid. Seorang perempuan yang mengalami haid atau seorang perempuan yang melahirkan anak, dia ada pendarahan nifas. Maka sepanjang tempoh dia mengalami haid dan nifas itu, gugur tuntutan solat kepadanya tanpa perlu diqada atau tanpa perlu digantikan. Kalau dia mengalami haid dalam tempoh seminggu, 7 hari atau 3 hari, 7 hari, 8 hari, yang sehingga sampai ke tahap maksimal 15 hari, sepanjang tempoh itu dia adalah seorang yang uzur, maka dia tidak wajib sembahyang dan tidak wajib mengqadakannya. Samalah dengan perempuan yang nifas tadi. Seterusnya, yang ketiga, keuzuran yang menyebabkan seseorang itu pada masa dia mengalami keuzuran, dia tidak wajib melakukan ibadat, bahkan kalau dibuat pun tidak mendapat pahala, bahkan berdosa. Maka setelah keuzuran itu berlalu pergi, maka orang itu wajib menggantikan atau mengqadakkan ibadat yang dia tidak boleh laksanakan sepanjang tempoh keuzuran. Contohnya puasa. Jadi seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas dalam bulan Ramadan, sepanjang dia mengalami haid dan nifas itu, dia tidak wajib melakukan solat. Dia tidak wajib berpuasa. Perempuan haid dan perempuan nifas. Tetapi apabila haidnya dah habis, dia kembali suci. Nifasnya dah habis, dia kembali suci. Dia wajib mengqadakan puasa yang ditinggalkan semasa dia keuzuran pada bulan Ramadan yang berlalu. Itu keadaan yang ketiga. Samalah dengan orang yang musafir. Orang yang musafir, bukankah dia diberi kelonggaran kepadanya? Diberi pilihan kepadanya sama ada dia nak berpuasa ataupun berbuka puasa. Tetapi kalau dia berbuka puasa, nanti bila Ramadan dah lalu pergi, dia wajib mengqadakan puasa itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, keuzuran yang menggugurkan tuntutan sesuatu jenis ibadat, tetapi wajib digantikan dengan alternatif yang lain. Sebagai contoh, seorang tua yang terlalu tua, yang tidak berdaya, yang mengalami sakit yang berpanjangan, tidak harapan sembuh, dan penyakit itu akan membawa kepada kematian, maka seorang tua yang tidak mampu berpuasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Tetapi tidak gugur begitu saja, dikena ganti dengan perkara yang lain disebabkan keuzuran itu. Apa dia? Digantikan dengan fidyah, iaitu dibayar 1 hari dia tidak berpuasa, 1 cupak beras. 1 cupak beras. Itulah bentuk-bentuk keuzuran.
Jadi dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak mengalami keuzuran. Semua ada, dia orang besar, orang kecil, lelaki, perempuan. Perempuan memang selalu keuzuran. Sebelum dia menopause, memang dia keuzuran. Datang haid itu adalah keuzuran. Seorang manusia biasa, lelaki dan perempuan, kadang-kadang dia mengalami sakit, maka itu adalah keuzuran. Orang yang melakukan pembedahan mata, buang katarak, bila dibuang katarak matanya, dalam masa seminggu dia tidak dapat melakukan solat dalam keadaan berdiri. Sebab nanti bila dia rokok, matanya macam nak gugur. Dengan sebab itu pada ketika itu dia melakukan solat dalam keadaan duduk di atas kerusi. Kenapa dia solat di atas kerusi? Kerana dia mengalami keuzuran. Seorang yang terlantar di tempat pembaringan tanpa dibatasi had umur, kadang-kadang masih muda tapi terlantar di atas katil kerana sakit. Pada ketika itu dia tidak dapat melakukan solat dalam keadaan berdiri, bahkan dilakukan dalam keadaan duduk. Itu namanya keuzuran. Seorang yang bermusafir, berkelana dari Kedah pergi ke Negeri Sembilan, jarak perjalanan yang jauh, maka di pertengahan jalan, di RNR Rawang contohnya, dia singgah di situ, dia melakukan solat qasar dan jamak sekali. Qasar dan jamak ini satu rukhsah diberikan kepada orang yang mengalami keuzuran. Orang itu tidak sakit, tetapi musafir itu adalah sifat atau keadaan yang dinamakan keuzuran. Sebab itu dia boleh mengqasar dan menjamakkan solat. Lagi contoh apa? Pasukan paramedik, pasukan perubatan yang berada dalam bilik pembedahan. Doktor pakar bedah, doktor pakar bius, jururawat dan pembantu-pembantu, satu tim mereka tu katakan 10 orang. Contoh, saya pun tak tahu, tak pernah masuk bilik bedah. Bilik bedah pernah masuk, tapi orang bedah kita bedah orang tak pernah. Jika mereka melakukan pembedahan kepada pesakit jantung, contoh, saya tanya orang yang pernah mengalami pembedahan jantung ni, dia kata mengambil masa yang lama, 8 jam, 9 jam. Apabila berada dalam dewan pembedahan, bilik bedah, sampai 8 jam, 9 jam, pasti ada waktu solat yang terlepas begitu sahaja. Doktor tadi dia nak berhenti buat pembedahan, tinggal pergi semayang, nanti bahaya kepada orang sakit. Maka pada ketika itu pasukan paramedik boleh melakukan solat jamak. Kenapa? Kerana mereka suasana situasi pada ketika itu dikatakan keuzuran. Jadi secara umum dalam dunia ni tidak ada manusia yang tidak uzur. Bila kita semua uzur. Takkan kita tak sakit langsung. Bukan mesti sakit yang berat-berat. Kadang-kadang kita demam yang berat sampai tak mampu nak berdiri. Maka ketika itu uzur lah. Tak pun semua yang duduk keuzuran. Takkan dalam kehidupan sekarang ni kita tak berjalan jauh. Tambah zaman sekarang orang ada kenderaan, boleh naik bas, boleh memandu kereta sendiri, boleh naik pesawat, pergi Mekah, pergi haji, pergi buat umrah dan seumpamanya. Perjalanan itu adalah keuzuran. Baik. Jadi itulah definisi keuzuran. Sekarang ni saya nak highlight isu-isu sebenarnya. Saya nak highlight isu-isu, nak tunjuk bagaimana kalau seseorang itu menghadapi isu-isu ini, isu-isu yang dihadapi itu adalah keuzuran, bagaimana dia nak melaksanakan ibadat ketika dia sedang berhadapan, sedang mengalami isu yang saya akan sebut satu persatu, tapi tidak habislah dalam kuliah pada malam ini. Okey, yang pertama sekali, ini sebelum melakukan solat, ada orang dia mengalami suasana kencing yang tidak lawas. Ini isu yang pertama. Satu orang yang mengalami kencing yang tidak lawas. Orang yang kencing tak lawas ni dia masalah. Tahukah saudara-saudari apa itu kencing tak lawas? Kencing tak lawas dia bukan kencing kerak. Kencing kerak lain.
Kencing kerap ni artinya sekejap-sekejap nak kencing. Sekejap-sekejap nak kencing. Itu kencing kerap. Biasanya orang kencing kerap ni dia pengidap penyakit kencing manis. Atau prostat. Itu kencing kerap. Lagi apa lagi? Masalah usia, tua. Kencing kerap. Masalah cuaca yang terlalu dingin. Kencing kerap. Masalah minum yang terlampau banyak. Akan berlaku kencing yang kerap. Ini tak ada masalah. Satu lagi yang dipanggil kencing tidak lawas. Maka kencing tidak lawas ini adalah situasi keuzuran namanya. Orang yang mengidap kencing tak lawas, dalam istilah bahasa Arabnya kencing tak lawas ini dipanggil silsil baul. Orang yang kencing tak lawas dipanggil silsil baul. Silsil baul ni suasana macam ni. Satu orang tu dia kencing. Selepas dia basuh kencing, dia pakai seluar dia semula atau pakai kain. Orang perempuan pakailah jubah dia. Kemudian ketika dia sedang duduk-duduk ataupun dia melakukan solat, tiba-tiba terasa air kencing keluar lagi dari kemaluan dia. Tapi bukan dia kencing. Kalau kencing ni dia keinginan kita. Ni tidak. Selesai kita basuh kencing, tak berapa lama terasa spendal basah, seluar dalam basah, air kencing keluar lagi. Inilah dipanggil situasi kencing tidak lawas. Kencing tidak lawas ataupun silsil baul. Maka penghidap kencing tidak lawas, bagaimana cara dia nak solat? Bagaimana cara dia nak bersuci sebelum melakukan solat? Jadi saya bagi sikit penerangan pada malam ni berdasarkan hukum fiqh. Orang yang mengidap kencing tak lawas, kalau dia selepas kencing dia terus istinja ataupun orang panggil basuh kencing, lepas tu dia ambil uduk, kemudian dia pergi sembahyang. Ingat saudara-saudari, sembahyangnya tidak sah. Sebab dia tidak tahu bagaimana cara mengurus ataupun membersihkan kencingnya sebelum dia melakukan solat. Ini saya nak bagi penjelasan pada malam ni kepada orang-orang yang mengalami penyakit silsil baul ataupun kencing tidak lawas. Bagaimana cara nak selesai masalah? Berdasarkan hukum fiqh. Dengar elok-elok. Bagi mereka yang mengidap kencing tak lawas. Pengidap kencing tak lawas ni dia tidak terbatas kepada satu gender. Dia bukan hanya dihidapi oleh lelaki sahaja. Bahkan orang perempuan pun ada yang mengidap penyakit kencing tidak lawas. Okey. Bagaimana pengidap kencing tak lawas ni? Dia nak berwuduk, seterusnya melakukan solat, supaya dipastikan solat dia tu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya tunjuk step satu-satu. Kepada orang-orang yang kencing tak lawas, dia nak sembahyang yang pertama sekali. Dia nak bagi final sembahyangnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan penjelasan mengikut hukum fiqh. Pengidap kencing tak lawas ni yang pertama sekali, ingat kencing tak lawas, bukan kencing kerap. Kencing kerap tu lain. Pengidap kencing tak lawas yang pertama sekali untuk sembahyang fardu, dia perlu memastikan masuk waktu solat terlebih dahulu. Kena pastikan kalau dia nak sembahyang Isyak, kalau waktu Isyak masuk 8.50, pastikan 8.50. Pastikan waktu solat masuk terlebih dahulu. Kalau waktu subuh pukul 5.50, 5.50. Pengidap kencing tak lawas ni, pastikan waktu solat masuk terlebih dahulu. Selagi waktu solat belum masuk, jangan buat apa-apa lagi. Okey, satu. Yang kedua, setelah dipastikan waktu solat dah masuk, yang kedua, orang yang mengidap kencing tak lawas, dia kena kencing. Dia kena kencing. Keluar banyak sedikit, itu cerita lain. Yang penting dia kena kencing. Ini yang kedua. Dia kena kencing. Okey. Yang ketiga, mengidap kencing tak lawas ni, setelah dia kencing, belum boleh basuh kencing. Belum lagi. Yang ketiga, dia wajib beristibrak.
Ni pengidap kencing tak lawas, dia wajib beristibrak. Bagaimana cara nak beristibrak? Istibrak ni ada 5 cara. Ada 5 cara. Yang pertama, istibrak cara yang pertama ialah berjalan-jalan. Jalan cara dihinguk badan tu dalam bilik air. Berjalan-jalan. Bukan jalan laju-laju, jalan cara hingut-hingut badan untuk memastikan titisan air kencing itu keluar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah dengan menyengitkan badan. Kalau orang tu kencing mencangkung, duduk bertinggung, maka sengitkan badan di sebelah kiri. Sengit badan di sebelah kiri, bagi lama-lama sikit. InsyaAllah air kencing sisa-sisa akan keluar. Itu istibrak. Oh, terlupa nak beritahu. Apa itu istibrak? Istibrak maksudnya memastikan sisa-sisa air kencing keluar dari kemaluan. Itu nama ada istibrak. Memastikan sisa-sisa air kencing keluar dari kemaluan. Itu istibrak. Cara istibrak yang pertama, apa dia? Berjalan-jalan dalam bilik air. Yang kedua, menyengitkan badan. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah dengan berdehem. Ini yang popular. Dan bilangan berdehem sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Cara yang keempat khusus untuk lelaki. Cara yang keempat khusus untuk lelaki, apa dia? Iaitu dengan melurutkan zakar. Untuk orang lelaki. Melurutkan zakar dengan menggunakan jari di sebelah tangan kiri, iaitu jari ibu jari dan jari hantu. Ni jari tengah ni. Orang panggil jari hantu. Buat gitu. Ibu jari letak di bahagian atas zakar. Jari hantu ni di bahagian bawah dilurutkan dari bahagian pangkal zakar hingga ke hujung, lurutan sebanyak 3 kali. InsyaAllah sisa-sisa air kencing akan keluar. Dan cara yang kelima, ini untuk orang perempuan. Cara yang kelima untuk orang perempuan. Bagaimana cara istibrak? Iaitu dengan cara menekankan farash. Orang perempuan menekan farash, iaitu kiri dan kanan farash. Dengan menggunakan 2 jari juga, iaitu ibu jari dan jari hantu ni, jari tengah. Ditekan sebanyak 3 kali. Jadi ada 5 cara istibrak. Masing-masing gender, jantina, ada 4. Orang lelaki dia ada pilihan berjalan, menyengitkan badan, berdehem dan melurutkan zakar. Orang perempuan dia ada pilihan berjalan, menyengitkan badan, berdehem dan menekan farash. Bukan mesti buat keempat-empat ni. Pilih salah satu yang mana berkenan di hati. Biasanya orang ambil pilihan berdehem. InsyaAllah air kencing akan keluar. Jadi step selepas kencing kita istibrak wajib. Kalau tak istibrak terus basuh kencing, kesan di hujung sembahyang tidak sah. Okey, selesai beristibrak, beristinja yang keempat. Selesai beristibrak ialah beristinja. Apa maksud istinja? Istinja itulah yang dikatakan menghilangkan kesan-kesan air kencing dari kemaluan. Cara istinja ada 2. Yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan benda-benda yang kesat. Biasanya kalau menggunakan air, orang panggil basuh kencing. Menggunakan benda-benda yang kesat seumpama batu ataupun kertas tisu dan seumpamanya, tu orang panggil istinja tu. Basuh kencing pun istinja juga. Tapi kita lebih popular menyebut basuh kencing sebab kita menggunakan air. Selesai beristinja, orang yang kencing tak lawas ni, dia wajib terus berwuduk. Tak boleh cakap banyak. Tak boleh isap rokok. Tak boleh sidai baju. Yang orang perempuan. Selesai beristinja, basuh kencing tadi ni, terus berwuduk dengan segera. Dan selesai berwuduk, wajib terus semayang. Tidak boleh ditangguh-tangguh. Lepas berwuduk, dia tak semayang dulu. Dia pergi ambil baju di ampayan. Dia pergi tengok TV dulu kerana menonton bola, tiba-tiba pasukan kegemaran dia mencadingkan gol. Lepas tu baru dia pergi semayang, maka semayang dia tak sah. Jadi selepas wuduk terus pergi semayang. Kecuali penantian untuk semayang tu ada kaitan dengan semayang, tidak mengapa. Apa maksud penantian yang ada kaitan dengan semayang? Contohnya kalau dia nak semayang berjemaah, tunggu Bilal iqamah. Itu tak apa.
ataupun dia ambil sembahyang hari Jumaat, mendengar khutbah, itu tak apa. Sebab mendengar khutbah tu ada kaitan dengan sembahyang. Kalau penantian yang tiada kaitan dengan sembahyang, maka itu dia panggil melengahkan sembahyang, maka sembahyangnya tidak sah. Dan berikutnya, selesai berwuduk terus sembahyang. Semasa sembahyang, orang kencing tak lawas ni, ketika dia sedang solat, maka oleh kerana kencing pun tak ada satu lagi lupa tengah jalan ni. Saya laju sangat. Sebelum ambil wuduk, reverse balik. Sebelum ambil wuduk, selepas kita basuh kencing, sebelum ambil wuduk, ni reverse balik, tertinggal dia. Selepas basuh kencing, orang kencing tak lawas ni wajib membalut zakarnya. Ni orang lelaki-lelaki. Wajib membalut zakarnya dengan kain. Bukan dengan kertas, dengan kain. Wajib membalut zakarnya dengan kain, dibalut keseluruhan zakar dengan kain, betul diikatlah supaya ikatan tu tak terlerai. Selepas dibalut zakar tu, baru ambil wuduk, lepas tu terus sembahyang. Orang perempuan pula dia tak membalut parasnya, tapi disumbat di kemaluannya dengan kain, betul ditampalah dengan spenda dan seumpamanya untuk menahan air kencing daripada bertaburan. Jadi selepas dibalut zakar dan disumbat faras dengan kain, baru ambil wuduk. Selepas ambil wuduk terus sembahyang. Semasa sembahyang, oleh kerana dia mengidap kencing tak lawas, air kencing terasa keluar. Ni dia pakai spenda kan. Air kencing terasa keluar. Maka pengidap kencing tak lawas, jangan bimbang, jangan susah hati. Dia telah mengambil langkah satu persatu sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Teruskan sembahyang sampai selesai. Teruskan sembahyang sampai selesai, kerana air kencing yang meleleh keluar ketika sedang sembahyang itu dimaafkan, sembahyangnya sah, kerana dia telah mengambil langkah-langkah yang saya sebutkan di awal tadi satu persatu. Teruskan sembahyang sampai habis. Selesai sembahyang, dia pergi tengok, buka kain dia, tengok spenda basah. Memang air kencing keluar. Tak apa, sembahyangnya sah. Kenapa? Dia adalah orang yang uzur. Kemudian, orang yang kencing tak lawas ni, nanti, contohkan dia sembahyang maghrib tadi. Bila nak sembahyang Isya pula, maka dia wajib ulang satu persatu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau dia bertemu dengan solat fardu yang berikutnya. Tetapi kalau selepas dia sembahyang fardu, dia nak sembahyang sunat, dia tak perlu pergi kencing semula, istibrak, istinja, balut kemaluan, tak perlu. Teruskan dengan wuduk tadi. Sembahyangnya adalah sah. Tapi kalau untuk solat fardu, tadi dia sembahyang maghrib, dia dah buat semua benda-benda tadi. Bila dia nak ulang sembahyang Isya, dia kena tunggu masuk Isya, dia pergi kencing semula, kemudian dia istibrak, kemudian dia istinja, kemudian dia balut kemaluan atau sumbat kemaluan bagi orang perempuan, kemudian ambil wuduk, kemudian terus sembahyang. Begitulah berikutnya. Begitulah berikutnya. Ini masalah orang kencing tak lawas. Jadi, ambil percaya elok-elok, orang-orang kencing tak lawas, jangan ambil wuduk begitu saja terus sembahyang, tak betul. Sembahyang tidak sah. Sembahyang tidak sah. Itu isu yang pertama saya sebutkan pada malam ini berkaitan dengan ibadat orang uzur. Kemudian isu yang kedua, ada orang yang mengalami kentut yang berterusan, kentut yang berpanjangan. Jangan ketawakan orang ni. Kentut yang berterusan ni dia sebenarnya adalah penyakit. Kentut yang berterusan sebenarnya adalah penyakit. Okey, macam mana nak selesai? Seorang yang mengalami kentut yang berpanjangan, dia nak solat problem tu. Kalau dia ambil wuduk, dia kencing tak lawas, kentut dia berterusan. Dia ambil wuduk, kemudian dia usalli fardul isya'i 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala ataupun adaan lillahi ta'ala yang seorang-seorang. Allahu akbar. Dia bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kentut. Batal lah wuduk dah. Bila batal wuduk, batal lah sembahyang. Sebab syarat solat kena berwuduk. Maka dia pun pergilah ambil wuduk semula. Pergi ambil wuduk semula, datang solat lagi. Usalli Allahu akbar. Tadi sempat baca-baca. Ni
Ulangan yang kedua sempat baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kentut lagi. Begitulah sampai 5-6 kali ambil wuduk, duk kentut. Bila nak habis sembahyang dah. Dan dia akan mengalami putus asa. Dia kata berat macam ni, macam mana nak sembahyang ni? Dia akan mengalami putus asa. Justru macam mana cara nak selesai masalah dia. Maka orang yang kentut berpanjangan ini, dia ada cara dia. Isu yang pertama, dalam penjelasan mengikut hukum fiqh, kalau orang tu dia semayang dalam keadaan berdiri, dia akan kentut berterusan. Kalau sekali tak apa, pergi ambil uduk semula, lepas tu nanti ada ambil uduk yang kedua, datang semayang berikutnya tak kentut lagi. Okeylah. Ni tidak, dia memang akan kentut. Kalau dia semayang berdiri, dia akan kentut. Tapi kalau dia semayang duduk, dia tidak kentut. Dia boleh menahan kentutnya sehingga habis solat. Maka pada ketika itu, ni orang yang kentut ni dia panggil orang yang uzur. Pada ketika itu, dia tidak boleh semayang berdiri. Dia tidak boleh semayang berdiri, dia kena semayang duduk. Sebab sepanjang dia semayang duduk, dia tidak kentut. Maka semayanglah duduk sampai memberi salam. Itu keadaan yang pertama. Yang kedua, seorang yang berdiri ke duduk tetap kentut juga. Diri kentut, duduk pun kentut. Macam mana cara nak selesai masalah? Maka orang yang kentut berterusan ni, dia adalah orang yang uzur. Cara dia nak semayang macam ni. Ni isu yang kedua saya sebut ni. Cara dia nak semayang, yang pertama pastikan masuk waktu solat. Dia kena pastikan masuk waktu solat. Solat subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Pastikan masuk waktu solat. Setelah masuk waktu solat, maka terus berwuduk. Dia tidak ada kaitan dengan kencing lah. Dia orang kencing lawas, kentut dia tak lawas. Maka setelah masuk waktu solat, terus berwuduk. Terus berwuduk. Setelah berwuduk, jangan tangguh-tangguh, terus solat. Solat fardu tadi. Maka sepanjang dia solat tu, dia kentut berterusan. Dia kentut yang berterusan, maka tak perlu berhenti solat. Teruskan semayang sampai memberi salam. Sesungguhnya solatnya adalah sah. Kenapa? Kerana kalau nak kena tunggu ambil wuduk setiap kali, jawab dia sampai tengah malam tak habis. Dia tunggu masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat, terus berwuduk. Selepas berwuduk, terus semayang. Ketika sedang semayang, dia kentut berkali-kali, tidak mengapa, teruskan semayang. Sesungguhnya semayang adalah sah. Kerana apa? Kerana dia adalah orang yang uzur. Ini kelonggaran yang syarak berikan kepada seorang yang mengalami situasi kentut yang tak putus-putus. Tapi kalau hari itu saja yang kentut tak putus-putus, tu dia tak boleh buat macam ni. Dia kena ulang ambil uduk lah. Ni saya cerita ni orang yang memang mengalami situasi yang berterusan. Orang kentut berterusan ni dia malu kat orang tu. Dia duduk kat orang pun dia tak ke mana-mana lah. Kalau dia dalam kenderaan pun dia malu. Pendek kata dia malu lah. Kesian kat dia. Dia seorang yang uzur. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, ini untuk orang perempuan. Isu yang ketiga untuk orang perempuan. Pernahkah saudara-saudara mendengar istilah orang panggil kentut farash? Kentut farash. Maksud dia apa? Melalui farash orang perempuan tu, dia keluar angin. Dia keluar angin. Kita kena ingat, antara perkara yang membatalkan wuduk ialah keluar sesuatu dari dua jalan. Jalan depan, jalan belakang. Jalan depan dia panggil qubul. Qubul tu sama ada zakar ataupun farash. Jalan belakang dia panggil dubur. Keluar sesuatu, mana apa saja sesuatu. Keluar angin, nama dia kentut. Keluar najis, namanya air kencing ataupun tahi. Lagi apa? Keluar benda lain seperti cacing. Dia makan apa tu, keluar cacing. Keluar ulat, buah,
Tak kira lah apa yang keluar. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Jalan depan, jalan belakang. Kalau sebelum keluar tu dia berwuduk, maka dengan keluar itu batallah wuduknya. Jadi datang persoalan, kalau orang perempuan dia tak kentut melalui dubur, keluar angin daripada farasnya, adakah batal wuduknya? Jawabnya batal lah. Sebab sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Jadi orang perempuan tanya, Ustaz, batalkah wuduk saya jika angin keluar dari faras? Maka jawabnya batal. Jawabnya batal. Okey, selesai. Persoalan yang sering ditanya oleh orang perempuan, Ustaz, masalahnya angin yang keluar dari faras ni bukan sekali sekala. Selalu. Berpanjangan. Jika keluar berpanjangan selalu, maka perempuan ini dikategorikan sebagai orang yang uzur. Keuzuran itu menghalangkannya untuk melakukan solat yang sempurna. Jadi macam mana cara saya masalah kentut faras ini? Maka seorang perempuan yang sentiasa keluar angin daripada farasnya, dia dihukum sebagai perempuan yang uzur. Maka cara dia nak sembahyang ialah memastikan masuk waktu solat terlebih dahulu. Selepas masuk waktu solat, barulah dia berwuduk. Selepas berwuduk, terus melakukan solat. Ketika sedang solat, faras dia keluar angin, tidak mengapa, tak perlu memberhentikan solat, teruskan solat sehingga memberi salam. Sesungguhnya solatnya adalah sah. Kenapa? Kerana perempuan itu dikategorikan sebagai orang yang uzur. Ni saya tunjuk beberapa isu berkaitan dengan keuzuran untuk melakukan ibadat. Yang berikutnya, perempuan juga. Perempuan yang mengalami masalah keputihan. Keputihan pun faras juga. Perempuan yang mengalami masalah keputihan. Adakah keputihan yang keluar di faras itu membatalkan wuduknya? Maka keputihan ini adalah najis. Confirm batal wuduknya. Confirm batal wuduknya. Habis itu nak buat macam mana? Maka dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, keputihan itu dapat dicuci sebelum melakukan solat. Dia cuci sehingga tiada lagi kesan-kesan keputihan itu. Kemudian dia ambil wuduk, terus melakukan solat. Selepas solat dia pergi tengok kemaluannya, memang keputihan sudah tiada lagi. Makna cuci eloklah. Ini keadaan yang pertama. Maka orang yang mengalami seperti ini, sebelum melakukan solat, cucilah terlebih dahulu keputihan yang ada di faras. Selepas cuci, ambillah wuduk, kemudian sembahyang seperti biasa. Ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua, keputihan yang jenis macam kentut tadi jugalah, berterusan. Biarpun dicuci, nanti keluar lagi. Di tengah sembahyang, keluar lagi. Sampai bila? Maka situasi yang kedua, cara pengurusannya begini. Seorang perempuan yang sering mengalami keputihan pada farasnya, sekira-kira kalau dicuci sekalipun, ketika sedang solat, dia akan keluar lagi. Maka perempuan itu kena buat begini. Sebelum, dia kena pastikan masuk waktu solat. Setelah masuk waktu solat, dia cuci keputihan di farasnya itu. Selesai itu, maka dia kena sumbatkan kain di dalam lubang farasnya untuk menyekat keputihan itu keluar. Lepas sumbat kain itu, pakailah spena yang ketat. Lepas itu, ambillah wuduk. Selepas wuduk, teruskan sembahyang. Ketika sedang sembahyang atau sedang solat, tiba-tiba keputihan keluar. Mungkin dia rasa ataupun dia akan tahu selepas sembahyang. Nanti dia pergi buka kain dia, buka spena dia, tengok ada. Maka situasi yang kedua ini, kalau keputihan yang berlanjutan ni, ikut step saya sebut tadi, tunggu masuk waktu solat, cuci keputihan itu, sumbat dengan kain, kemudian ambil wuduk, sembahyang. Semasa sembahyang, kalau dirasakan keputihan keluar juga, jangan berhenti solat. Teruskan solat sehingga memberi salam. Sesungguhnya solatnya adalah sah. Kenapa? Perempuan itu dikategorikan sebagai perempuan yang uzur. Itu situasi keuzuran yang keempat. Kemudian yang kelima.
Keuzuran yang kelima ialah jabirah. Pernahkah anda mendengar istilah jabirah? Jabirah ni satu istilah pekah. Apa itu jabirah? Jabirah ni diartikan sebagai sesuatu yang dilekatkan di atas anggota wuduk, yang menghalang air sampai di atas anggota wuduk itu. Maka itu dinamakan jabirah. Contohnya apa? Kalau orang patah tangan, doktor simenkan tangan dia. Tangan ni anggota wuduk. Orang patah tangan, doktor simenkan tangan dia. Bila tangannya bersimen, dia nak ambil wuduk, bolehkah air kena di atas tangan dia? Tak boleh, sebab dibaluti oleh jabirah. Tak boleh. Itulah nama jabirah. Satu. Yang kedua, kalau orang pergi hospital, kan doktor drip air masuk di dalam anggota badan dia. Dicucuk jarum di tangan ni. Cucuk jarum. Di kiri kanan jarum tu, penambah dia ada plaster. Ada plaster di tangan dia. Maka plaster ini dinamakan jabirah. Namanya jabirah. Ada orang kemalangan jalan raya. Mukanya ni luka. Ni di bahagian muka ni, pipi dah. Maka dilekatkan plaster. Muka ni adalah anggota wuduk. Maka bila plaster lekat di sini, masa nak ambil wuduk, bolehkah air kena di bahagian bawah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dihalang oleh jabirah. Jadi jabirah ni sesuatu yang melekat pada anggota wuduk, sama ada dia plaster luka atau simen. Simen, bukan simen buat rumah, simen balut tangan yang patah, ataupun orang panggil apa, bandage dan seumpamanya. Jabirah. Persoalannya, seorang yang ada jabirah di atas anggota wuduknya ataupun di atas anggota badannya, macam mana cara dia nak mengangkat hadas? Maka mengangkat hadas ni dia ada dua situasi, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Macam mana cara nak buat? Ni orang yang berjabirah adalah seorang yang uzur. Maka jawabnya, lakukan macam ni. Seorang yang ada jabirah di atas anggota wuduknya, anggota wuduk yang wajib dikenakan air ada 4. Yang pertama muka, yang kedua tangan, 2 tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Kaki saya tak angkat lah, mute screen pula. Kaki. Okey. Jika di atas 4 anggota wuduk ni ada jabirah, macam mana orang tu nak berwuduk dan seterusnya semayang? Maka dia kena melakukan 3 perkara. Dia kena melakukan 3 perkara. Tidak tak boleh semayang. Apa nak buat? Yang pertama, jabirah kalau atas tangan contoh ni, langkah yang pertama, berwuduk pada mana-mana anggota badan yang boleh terkena air. Sekarang katakan di muka ni tidak ada jabirah. Basuh muka. Kemudian bahagian tangan ni, katakan simen ada daripada pergelangan tangan hingga ke siku. Bahagian tangan yang ni basuh, bagi kena air. Belah ni tidak ada, basuh semua, berwuduk. Bahagian kepala, sapukan air, kaki basuh. Itu langkah pertama, berwuduk pada anggota-anggota yang boleh terkena air. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selesai berwuduk, apa dah? Langkah yang kedua, selesai berwuduk, sapukan air di atas jabirah. Contoh tadi saya sebut simen di atas lengan ni. Tangan yang satu lagi ni, pergi ke pili ataupun pipe air, basahkan tangan ni dengan air. Atau di masjid dia ada kolah air, celupkan tangan di dalam kolah tersebut. Maka tangan ni akan basah. Bila tangan ni basah, langkah kedua ni, sapukan jabirah tadi ni, mesti dibasahkan dengan air. Disebut sapu, artinya kalau basahkan, ambil cebok, jiruskan. Itu nanti sakit pula. Sapukan. Kadang-kadang simen, kadang-kadang pembalut luka. Maka tangan yang satu lagi ni, basahkan dengan air, kemudian sapu. Sapu
Basah, orang panggil cara lembab. Basah lembab. Sapukan air di atas jabirah ni. Pastikan semua jabirah ni dilembabkan atau diratakan dengan air pada tangan yang boleh kena. Itu kaedah yang kedua. Step yang kedua. Setelah disapukan jabirah dengan air, maka yang ketiga bertayamum. Susah sikit ni. Bertayamum. Kenapa bertayamum? Sebagai ganti pada anggota wuduk yang tidak boleh terkena air. Sebab ada jabirah tadi. Selepas bertayamum, barulah melakukan solat. Jadi orang yang ada jabirah di atas anggota wuduknya, dia kena buat 3 perkara. Yang pertama, berwuduk pada mana-mana anggota yang boleh terkena air. Step yang kedua, basahkan jabirah dengan air, cara sapuan. Kemudian yang ketiga, bertayamum. Tujuan tayamum tu bagi menggantikan anggota wuduk yang ada jabirah. Lepas itu baru dia melakukan solat. Okey. Setelah melakukan solat, adakah dia nak kena qada balik solat dia? Jawabnya, jika jabirah itu berada di atas anggota tayamum. Jika jabirah itu berada di atas anggota tayamum, maka dia kena himpunlah koleksi solat-solat yang semasa ada jabirah tu, nanti kena diqadakan semula. Jadi anggota tayamum iaitu muka dan tangan. Tadi jabirah ada di tangan. Buat 3 perkara, tapi lambat laun kena qada juga. Tapi ada setengah-setengah orang kata, dah nak kena qada tak payah buat langsung, maka berdosa. Sukar sikit. Kalau jabirah tidak berada di atas anggota tayamum, sebab anggota wudu ada 4, 2 tu adalah anggota tayamum, 2 lagi bukan. Katakan jabirah hanya ada di atas kaki. Di atas kaki. Maka dia tidak perlu mengulangi solat. Tidak perlu mengulangi solat. Kalau ada di atas anggota tayamum, maka wajib mengulangi solat. Berat ke tak berat? Berat. Tapi kena buatlah. Itu kaedah syarak. Cara nak menyelesaikan. Habis. Itu masalah jabirah. Kemudian jabirah ni kalau dia ada banyak, ada di atas anggota. Kalau tangan ni, tangan kanan, tangan kiri, dia kena satu anggota. Katakan ada di muka juga, ada plaster kat sini. Di tangan pun ada. Dia kena tayamum sebanyak 2 kali. Dia kena tayamum sebanyak 2 kali. Kalau ada di kaki, dia kena tayamum sebanyak 3 kali. Wuduk sekali saja pada anggota yang boleh kena air. Sapuan jabirah sekali saja. Tapi tayamum, setiap anggota tu kena tayamum sekali. Kalau di tangan ada jabirah, tayamum sekali. Di muka pun ada sekali. Di kaki pun ada sekali. Di kepala, kalau di bahagian kepala ni ada sikit saja, tak perlu sekali. Sebab dalam mazhab Syafi'i, cukup hanya diratakan air pada mana-mana bahagian anggota kepala. Tapi kalau kepala ni berbalut semua, bermakna kena tayamum 4 kali. Tu. Kemudian itu baru sapuan jabirah untuk tujuan berwuduk. Kalau orang dia berhadas kecil, kalau dia berhadas besar, macam mana? Dia nak kena mani wajib, betul tak? Jadi orang yang berhadas besar, kalau ada jabirah di atas anggota badan dia, macam mana cara nak buat? Maka orang yang berhadas besar, dia mani wajib. Pada tempat-tempat yang tak boleh terkena air, dia kena hadang lah. Angkat sebelah ni, jangan ambil kena tu. Kemudian nanti dia sapu air di atas jabirah. Kemudian dia bertayamum sekali saja. Tak perlu tayamum banyak kali. Kalau banyak jabirah di atas anggota badan, kerana anggota wuduk dia kena satu. Daripada kepala sampai kaki. Anggota tayamum, anggota mandi dia kena satu, iaitu body. Anggota wuduk dia kira 4. Itu beza dia. Itu perihal keuzuran orang yang berjabirah. Kemudian yang berikutnya saya nak sebut, orang yang menggunakan plastik, saya tak tahulah, beg yang mengandungi air kencing tu, yang orang yang kan ada pipe yang disambung di kemaluan dia, lelaki atau perempuan. Sebab doktor sambung tu sebab tak bagi dia bergerak ke bilik air. Kesukaran. Dia terlantar di katil.
Orang ni macam mana cara dia nak selesaikan masalah taharah dia dan seterusnya sembahyang. Seorang yang ada, kalau kita pergi ke hospital tu, dia ada beg plastik tu yang ada air kencing. Pesakit tu ada pipe getah tu yang disambung ke kemaluan dia. Masa dia kencing tu, air kencing tu mengalir melalui pipe tu masuk dalam pipe tu. Orang sakit ni kalau dia nak sembahyang, dia nak buat macam mana? Sebab kalau kaedah umum, pipe yang bersambung dari kemaluan sehingga ke beg yang bersih najis itu, sembahyangnya kira-kira tak sah lah. Sebab apa? Sebab dia menanggung najis. Kira-kira tak sah. Macam mana cara nak buat? Maka lihat pada keadaan. Lihat pada keadaan. Yang pertama, kalau seorang pesakit itu, dia punya pipe getah tu yang disambung pada kemaluan itu, kalau dia boleh tanggalkan sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Biasanya dalam konteks pesakit ni, bantuan doktor dan jururawat lah, misi. Kalau pesakit tu boleh tanggalkan sendiri, maka dia tanggalkan pipe itu, biarkan, lepas tu dia berwuduk sembahyang seperti biasa. Itu cara dia. Yang kedua, kalau dia tak boleh tanggalkan sendiri, dia tak boleh tanggalkan sendiri, melainkan dia memerlukan bantuan orang lain, maka dia tak perlu tanggalkan. Buat macam mana? Beg najis tu dia boleh dipisahkan dengan pipe, maka cuci pipe itu daripada kesan najis. Pipe yang bersambung najis tu, cuci daripada kesan najis, sehingga tiada lagi kesan najis. Tanggalkan penyambung pada beg najis tu, orang ni dia ambil uduk, dia sembahyang macam biasa. Dan yang ketiga, kalau proses nak tanggal itu pun susah dan sukar, maka orang ni dia beruduk seperti biasa. Duduk di tempat pemandian, tak boleh lah pergi ke bilik air beruduk macam kita spray gitu lah. Dia lakukan solat dalam keadaan dia punya kemaluan dia bersambung dengan pipe yang berhubung dengan beg najis. Solat seperti biasa, biarkan pipe itu yang bersambung dengan beg najis, kerana dia tak boleh nak buat apa dah. Sesungguhnya sembahyangnya adalah sah. Kenapa? Dia adalah orang yang mengalami keuzuran. Jadi tuan-tuan kena belajar betul-betul bab keuzuran ni, untuk memastikan kita dapat melakukan solat dengan sempurna. Itu isu yang ke 5. Isu yang ke 5 ke 6 tu. Isu yang berikutnya 7 rasanya. Solat hormat waktu. Isu yang berikutnya solat hormat waktu. Bagaimanakah situasi seseorang itu nak melakukan solat hormat waktu? Apa maksud solat hormat waktu? Orang solat hormat waktu ni, orang tu uzur. Apa maksud solat hormat waktu? Maksudnya, solat hormat waktu ni maksud seorang yang melakukan solat tanpa berwuduk atau tanpa bertayamum. Dia melakukan solat tanpa berwuduk atau tanpa bertayamum. Kenapa dia tidak berwuduk? Kenapa dia tidak bertayamum? Kerana dia tidak ada air untuk berwuduk dan tidak ada debu untuk bertayamum. Sedangkan waktu solat akan habis begitu sahaja. Kalau dia tak solat, maka dia berdosa. Maka pada ketika itu disyariatkan kepada orang yang mengalami situasi ini supaya melakukan solat hormat waktu. Jadi saya ulang, solat hormat waktu ialah seorang yang solat tanpa berwuduk dan tanpa bertayamum. Bukan dia sengaja tidak mau berwuduk, tetapi tidak ada air untuk berwuduk. Bukan dia sengaja tidak mau bertayamum, tetapi tidak ada debu untuk bertayamum. Maka dia melakukan solat hormat waktu. Apakah keadaan-keadaan seseorang itu melakukan solat hormat waktu? Contohnya, keadaan yang pertama, bila dia berada dalam kenderaan. Kenderaan yang tak boleh berhenti. Kenderaan yang tak boleh berhenti dan tidak ada air untuk dia berwuduk. Contoh, dia berada dalam kapal terbang, atau dia berada dalam bas. Dalam bas contoh macam ni lah, kalau suasana musim perayaan, kan dia
berlaku kesesakan jalan raya, di lebuh raya, bas nak berhenti pun tak boleh, waktu dah nak habis dah. Dalam bas mana ada air untuk berwuduk, mana ada debu untuk bertayamum, maka seorang yang berada dalam bas itu lakukan solat hormat waktu. Tetapi orang yang melakukan solat hormat waktu ini, hendaklah dia yakin bahawa sehingga habis waktu solat tu dia tak sempat berwuduk kerana ketiadaan air atau bertayamum, baru dia boleh melakukan solat hormat waktu. Contoh macam orang ada dalam bas terperangkap di jalan raya, dia tunggu ni, rasanya kalau sampai di perhentian ni boleh habis waktu maghrib ni, boleh habis waktu maghrib, jadi dia melakukan solat hormat waktu. Tapi kalau dia ahli musafir, tak apa, sampai habis maghrib Isya dia boleh niat jamak takhir. Tapi kalau dia bukan dalam lingkungan orang yang musafir, ataupun dia ahli musafir tapi dua-dua waktu nak terlepas, maka dia melakukan solat hormat waktu. Seorang yang berada dalam penjara, bukan penjara di Malaysia ni, penjara Malaysia dikawal oleh orang Islam. Katalah di penjara Thailand ke apa, orang tak bagi air, kemudahan untuk berwuduk dan seumpamanya, boleh melakukan solat hormat waktu. Tapi ingat, solat hormat waktu bila waktu dah berakhir, maka bila dia sampai satu destinasi atau dia sudah mendapati air atau debu, salah satu, kalau air dulu, dia jumpa air kemudian dia berwuduk, maka dia wajib mengqadakannya. Ini dia panggil isu solat hormat waktu. Kenapa dia melakukan solat hormat waktu tanpa berwuduk dan tanpa bertayamum? Itulah dipanggil keuzuran. Itulah dipanggil keuzuran. Dan yang terakhirnya, saya ingat kuliah saya pun akan berakhirlah. Yang terakhirnya, ini masalah orang perempuan. Ini masalah orang perempuan. Seorang perempuan yang mengalami haid dan nifas. Bukan isu yang tadi, ini isu yang satu lagi. Seorang perempuan yang mengalami haid dan nifas, salah satu lah, sama ada perempuan haid atau perempuan nifas. Sepanjang tempoh dia haid dan sepanjang tempoh dia nifas, telah saya sebutkan tadi, dia adalah orang yang uzur, tidak wajib sembahyang dan tidak wajib mengqadakan sembahyang dalam tempoh itu. Tak ada masalah. Tapi ada satu isu, iaitu seorang perempuan yang habis haidnya atau habis nifasnya pada waktu dua jenis waktu solat yang boleh dijamakkan. Sembahyang jamak ni ada dua rumpun waktu solat, iaitu Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Jadi kalau seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas, katalah haidnya berakhir pada waktu Asar. Haidnya berakhir pada waktu Asar. Asar masuk jam 4.50 contohnya. Asar masuk 4.50. 5 suku tengok-tengok haidnya sudah habis, mana dia kembali suci lah. Maka dia pun pergilah mandi wajib. Mandi wajib. Bila dia mandi wajib, orang perempuan ni, oleh kerana waktu asar masih ada, jawabnya dia kena sembahyang asar lah. Betul? Memang betul lah. Dia wajib sembahyang asar. Sebab haidnya habis pada waktu asar. Dia pergi mandi wajib, maka dia pun sembahyang asar. Tetapi tadi sepanjang waktu zuhur dia mengalami keseluruhan haid berdasarkan hukum fiqh. Perempuan yang habis haid pada waktu asar ni, dia wajib mengqadakan waktu zuhur. Sebab waktu zuhur dan waktu asar adalah dua jenis sembahyang yang boleh dijamakkan. Makna selepas dia sembahyang asar, dia kena qada sembahyang zuhur. Ini contoh untuk orang perempuan. Begitulah pada dua jenis sembahyang yang kedua, iaitu Maghrib dan Isya. Seorang perempuan yang habis haid atau habis nifas pada waktu Isya, dia mandi wajib, maka dia pun sembahyang Isya. Selepas dia sembahyang Isya, dia wajib mengqadakan sembahyang Maghrib.
Ini kondisi, situasi keuzuran yang saya sempat ceritakan, uraikan pada malam ini. Sedar tak sedar, sudah sejam. Saya menyampaikan kuliah kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sampailah masanya untuk saya menamatkan kuliah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkisar tentang keuzuran dan kaitannya dengan ibadat, dapat kita mengambil panduan dan manfaat. Sekali lagi saya ulang bahawa dalam hidup kita ni sukar untuk mencari manusia yang tidak uzur. Semua orang mengalami suasana keuzuran, tetapi keuzuran berbeza-beza. Ada orang yang sama keuzuran, ada yang berbeza. Orang yang sihat, keuzurannya apa? Bila dia berjalan jauh, musafir. Musafir itu keuzuran. Menyukakan dia semayang cara berasingan, maka dia dibenarkan semayang jamak dan qasar, keuzuran. Orang yang musafir juga, ketiadaan air untuk berwuduk, ketiadaan debu untuk bertayamum, maka dia semayang hormat waktu, namanya keuzuran. Orang yang sakit memang sahlah, itu keuzuran. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dalam kuliah yang disampaikan ini. Terima kasih kepada penganjur, iaitu Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan, yang menganjur program kita pada malam ini. Terima kasih kepada penonton-penonton. Semoga kita semua diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melaksanakan ibadat dengan sempurna. Sempurna itu maksud bukanlah keuzuran tak sempurna lah, tapi dapat melaksanakan ibadat yang dituntut oleh syariat kepada kita. Semoga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Minta maaf terlebih kurang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.